Menarik pagi ini, Perdana Menteri tegaskan tiada tempoh bulan madu buat Kabinet Menteri baharu. JKOM dipindahkan ke Kementerian Komunikasi. Rakyat teruja pelantikan semula Dr. Zulkifli. Puan Zarkashi nafi Tok Mat dipindah untuk dilemahkan. M. Kulasegaran tidak kecil hati dilantik jadi timbalan menteri. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Amira Akilah dalam Nextstep News edisi pagi Khamis 14 Disember 2023. Sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe YouTube Nextstep TV dan follow Facebook Nextstep Malaysia. Berita sepenuhnya, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengingatkan tiada tempoh bulan madu buat ahli baharu Jemaah Menteri selepas rombakan kemarin. Beliau menuntut hasil segera dapat diberikan kepada kerajaan seperti dengan menyelesaikan masalah rakyat, menoktahkan kemiskinan tegar, menguasai bidang-bidang penting, memacu pertumbuhan ekonomi dan menjamin kemakmuran. Di mesyuarat pertama Jemaah Menteri Baharu semalam, Datuk Seri Anwar berkata beliau tekankan tentang bidang tugas baharu setiap kementerian masing-masing. Menerusi satu hantaran Facebook milik beliau, turut menitip pesan agar tumpuan dan keutamaan kini mesti lebih terarah dan pantas dalam usaha menterjemah cita dan nurani rakyat. Ahli Jemaah Menteri Baharu adalah Menteri Kewangan II, Amir Hamzah Azizan, Menteri Peladangan dan Komoditi Johari Ghani, Menteri Kesihatan, Dr. Zulkifli Ahmad, Menteri Digital Gobind Singh Dio dan Menteri Sumber Manusia Steven Sim. Rombakan kemarin turut menyaksikan Muhammad Hassan mengambil alih portfolio luar negeri, Zamri Abdul Kadir ke Pendidikan Tinggi dan Khalid Nordin ke Pertahanan. Datuk Seri Anwar juga menzahirkan penghargaan buat bekas Menteri Sumber Manusia V. Sivakumar di atas khidmat beliau. Jabatan Komunikasi Komuniti JKOM yang sebelum ini berada di bawah Jabatan Perdana Menteri kini telah dipindahkan ke Kementerian Komunikasi. Pengumuman tersebut dilakukan oleh Menteri Komunikasi Fahmi Fazil dalam sidang media khas yang diadakan di kementeriannya semalam. Berhubung pelantikan Ketua Pengarah JKOM baru, Fahmi berkata beliau belum menghadiri taklimat agensi berkenaan dan akan menguruskan perkara itu secepat mungkin. Agensi lain yang kekal di bawah kementeriannya ialah Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak, Jabatan Penerangan Japan, Perbadanan Kemajuan Filem Nasional, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia dan My Creative Ventures. Agensi kementerian yang akan dipindahkan pula ialah Malaysia Digital Economy Corporation, MyNIC, Jabatan Perlindungan Data Peribadi telah dipindahkan ke Kementerian Digital. Sementara itu, ketika menjawab soalan mengenai agensi di bawah kementeriannya, Fahmi menafikan bahawa JKOM dan JAPEN akan digabungkan. Fahmi turut memaklumkan media berhubung hasrat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mahukan amalan penyertaan demokrasi rakyat untuk mendapatkan maklum balas langsung dari rakyat. Fahmi turut memaklumkan bahawa proses pembentukan Kementerian Digital sedang berlangsung. Kuatkuasakan balik larangan merokok di kedai makan. Demikian antara reaksi yang diluahkan rakyat Malaysia susulan kemunculan semula Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad bagi menerajui Kementerian Kesihatan Malaysia. Menerusi pemerhatian di media sosial, rata-rata pengguna gembira dengan pelantikan tersebut mengenangkan salah satu jasa beliau yang mewujudkan pengharaman rokok di premis makanan. Tidak dinafikan larangan merokok di tempat awam masih lagi diteruskan, namun penguatkuasaannya tidak setegas ketika ahli Parlimen Kuala Selangor itu mengetuai KKM. Bahkan larangan merokok membabitkan semua tempat makan di seluruh negara yang dilaksanakan sejak Januari 2019 itu dilihat semakin diabaikan oleh rakyat Malaysia berikutan tiada ketegasan berterusan dari dua kerajaan sebelum ini. Biarpun ada yang mengaitkan menteri itu dengan punca kenaikan COVID-19 4 tahun lalu, namun sebenarnya negara telah merekodkan sifar kes COVID ketika beliau meletakkan jawatan. Ketika wabak berjangkit itu sedang merebak di seluruh dunia, Malaysia pula menyaksikan sekumpulan ahli politik cuba melakukan
rampasan kuasa yang dikenali sebagai langkah Sheraton sehingga menggulingkan kerajaan Pakatan Harapan. Sepanjang tempoh pergolakan politik itu, COVID-19 terus merebak dengan pantas dan menjejaskan rakyat Malaysia akibat politik tidak berkesudahan yang didalangi Perikatan Nasional. Bagai mimpi menjadi nyata, hasrat rakyat Malaysia menginginkan Dr. Zulkifli menjadi Menteri KKM kini menjadi kenyataan sehingga ada yang berkata ini cara yang baik untuk menamatkan 2023. Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO menafikan dakwaan Bersatu kononnya meletakkan timbalan Presiden UMNO Muhammad Hassan di Kementerian Luar Negeri bertujuan melemahkan pemimpin UMNO itu. Puan Zarkashi sebaliknya berkata, Bersatu sebenarnya cuba melemahkan serta membunuh UMNO sewaktu memimpin Kerajaan Perikatan Nasional. Malah beliau turut mengingatkan Ahli Parlimen Tasik Gelugur Wan Saiful Wan Jan yang membuat dakwaan itu bahawa Muhammad ketika pentadbiran PN tidak diberi sebarang peranan dalam kerajaan oleh pentadbiran pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Katanya beberapa pemimpin pembangkang menunjukkan kedangkalan mereka terhadap barisan kabinet baharu. Terdahulu, Wan Saiful mendakwa keputusan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim melantik Muhammad sebagai Menteri Luar dalam rombakan kabinet bertujuan untuk melemahkan kedudukannya dalam parti. Menurut Ahli Majlis Tertinggi Bersatu itu, jawatan baru itu memerlukan Muhammad untuk lebih kerap berada di luar negara sekaligus membolehkan Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mengukuhkan kedudukannya. Mengulas lanjut, beliau berkata tidak timbul soal jawatan Menteri Luar akan memisahkan Muhammad dengan akar umbi. Bahkan Abdullah Ahmad Badawi pernah menjadi Menteri Luar tetap popular sehingga menjadi Perdana Menteri. Naib Pengerusi DAP tidak berasa kecil hati selepas dilantik sebagai Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi. Malah ketika pentadbiran Pakatan Harapan, M. Kulasegaran memegang jawatan kabinet sebagai Menteri Sumber Manusia. Katanya beliau sebagai orang parti sedia meneruti keputusan pucuk pimpinan parti selain menyifatkan Menteri Kabinet atau Timbalan Menteri tidak banyak beza. Ahli Parlimen Ipoh Barat itu berkata, demikian ketika diminta mengulas pelantikannya sebagai Timbalan Menteri dalam rombakan kabinet yang diumumkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kemarin. Selain Kulasegaran, Ketua Wanita UMNO Nur Aini Ahmad yang juga bekas Menteri Pengajian Tinggi ketika era pentadbiran PN dilantik sebagai Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Tambah Kulasegaran, keputusan menerima jawatan Timbalan Menteri bukan soal imbuhan atau jawatan. Sekian untuk edisi pagi ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstep Malaysia dan subscribe YouTube Netstep TV. Netstep Malaysia menjangkau informasi, mengorak inspirasi. Saya Amirah Akilah. Assalamualaikum dan salam sejahtera.